Dia punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar perutusan khas daripada kita punya PM. Kita dah bebas. Aduh. Okey, dah bebas tapi kita kena panaslah. Kita kena juga berjaga-jaga. Bebas tapi tidak bebas sepenuhnya, sebab sebenarnya kesedaran tu yang patut ada pada diri kita sendiri. Sama ada kita nak sihat, tak nak COVID tu ataupun tidak. Betul tak? Kalau kita leka macam dekat Singapura, leka je naik balik, dah kena lockdown terus. And then macam juga dekat China, dia buka saja tak lama pun, lepas tu dah semuanya berulang balik. Okey. Waalaikumsalam Faizal Habibah. Wah, Habibah. Hebat you Okey. Dengar ya. Dengar ya. Hari ni doktor nak masak-masak lah. Habis bila kita selalu cerita pasal makan sihat, pasal nak kurus badan, pasal ketogenic diet, ramai pula yang cakap doktor ni makan apa. Jadi kalau siapa-siapa yang ada, Waalaikumsalam. Akak Rohaya pun ada kat sini. Akak Rohaya kata nak belajar masak. Hari ni Dr. Ju ajar macam mana nak masak. Hari ni Dr. Ju nak masak crustless quiche, atau dalam bahasa Melayu senang cerita lah, kita nak cakap pai daging. Pai daging tanpa kulit. Senang kan? Pai daging tanpa kulit. Jadi benda tu senang dan semudah ABC. Masalahnya sama ada you ada ilmu ataupun tidak. Maknanya ada ilmu makanan mana yang boleh kita makan, makanan mana yang kita tak boleh makan. Kalau yang kencing manis tu kita nak gula kita terkawal. Kita tak nak ambil ubat kalau boleh. Kalau boleh ubat yang paling minima. Tapi yang paling penting, kalau kita tak jaga kita punya makan dan makan saja ubat, Dr. Ju selalu cakap ubat ada keadaan yang dipanggil tolerance. Tolerance maknanya mula-mula satu ubat jalan, lepas tu 2 ubat, lepas tu 3 ubat, lepas tu 4 ubat. Jadi lepas tu semua ubat tak jalan. Betul tak? Semua ubat tak jalan. Lepas tu doktor pun nak inject insulin. Jadi insulin pun ada tolerance. Mula-mula inject 5 unit, lepas tu 10 unit, lepas tu 20 unit, 30 unit, 50 unit, 80 unit, ada yang 100 unit. Dan Dr. Ju pernah jumpa seorang pasien, dia ambil sekali injek saja insulin dah 160 unit. Cuba you bayangkan. Lepas tu badan you jadi apa? Badan kita akan jadi haywire. Badan kita dah tak boleh nak macam kebal, dah tak boleh, ubat semua tak jalan. Waktu tu you nak buat apa? Selamat pagi. Okey. Bila dah semuanya kebal, waktu itulah buah pinggang rosak, waktu itulah jantung rosak, waktu itulah kita kejap hyper, badan dah haywire, dah tak tahu nak buat apa. Sebenarnya semuanya tu bukan salah doktor pun, salah korang lah, salah kita, sebab kita tak ambil tahu apa yang kita makan. Okey, hari ini Dr. Ju nak demo macam mana nak buat quiche. Waalaikumsalam. Hari ni kita relax-relax je lah Bulan-bulan puasa ni masak kuih. Nanti lepas ni, sebab tu Dr. Ju pergi buat pagi. Sekarang kita dah tak terkurung sangat. Lepas ni, you keluar beli bahan and then buat. Okay? Untuk buat quiche ni sebenarnya sangat senang, sangat mudah. Especially kalau you all ada microwave. Kalau tak ada microwave, ada oven pun tak apa. Kalau tak ada oven, ada dapur yang boleh bakar pun tak apa, boleh. Ada rice cooker pun boleh. Masuk je kat rice cooker pun dia boleh jadi juga. Tapi yang paling penting dia sedap, berkhasiat, tidak menaikkan kecil manis, menyebabkan you boleh kurus. Okey, apa resepinya?
Wah, bestnya macam chef-chef je. Okey, resepinya. Ni brokoli. Brokoli ni Dr. Ju celur sekejap je lah. Kalau you all nak letak sayur lain pun boleh. You all boleh letak apa nama, benda ni sebenarnya nak bagi kita kenyang brokoli boleh, you all boleh buat bunga kobis pun boleh, you all nak letak bayam pun boleh. Kalau bayam, bayam tu you all rebus dululah macam ni juga. Kemudian you all boleh juga apa lagi terung pun boleh. Sebenarnya bahan pertama adalah bunga kobis ataupun brokoli. Datuk Ju pakai brokoli, okay? And then bahan kedua adalah daging hancur. Daging hancur ni you all nak beli daging hancur kat luar ke, you all nak hancurkan sendiri ke. Kalau Dr. Ju suka hancurkan sendiri, pakai daging fresh. Kalau susah, beli je kat kedai yang brand Ramly ke. Yang ni dalam 500 gram, 300 gram boleh lah. Terpulang pada you all lah nak suka ke tidak. You all masak dulu masak dulu dengan bawang putih, halia, dengan serbuk kurma. Letaklah lada putih semua yang ni. And then bahan yang seterusnya telur. Telur 10 biji sebab benda ni semuanya high good fat. Telur adalah dia saintis kelaskan telur ni sebagai makanan yang terbaik sekali dekat dalam planet ni. Maknanya dalam sebiji telur boleh jadi seekor ayam. Dr. Ju dah cakap sebelum ni, sebiji telur ni sebiji ni boleh jadi seekor anak ayam. Apa dalam anak ayam tu ada bulu, ada paruh, ada tulang, ada daging, ada apa lagi, ada hati, ada jantung, dan orang boleh dan ianya daripada seekor telur saja dan tidak ada apa-apa. Subhanallah, maknanya Allah Taala dah jadikan benda tu. Okey, bahan seterusnya adalah bawang ni. Bawang Holland. Nak bawang merah biasa pun tak apalah, dicincang-cincang macam ni bawang. Lepas tu apa lagi bahan yang paling penting? Ni. You all boleh letak sayur-sayur ni. Macam ni Dr. Ju letak tomato, capsicum, lada benggala, capsicum hijau, capsicum merah, cili hijau. Kalau suka pedas kan, cili hijau ni dipotong-potong. Lepas tu apa lagi? Cooking cream. Kalau cooking cream ni kalau you all jumpa lah. Kalau tak jumpa, you all boleh Harmony apa ni santan kotak kalau tak jumpa. Tapi kalau nak kelas sedap lagi, pakai cooking cream. Kalau tak jumpa cooking cream, mahal ke susah ke, Dr. Ju bagi optional ni sebab nanti kata cooking cream mahal, susah nak jumpa, pakailah santan kotak. Nak Harmony ke, nak ayam brand ke, nak apa-apa boleh je. Kemudian kita ada rempah-rempah ni. Ni garam Dr. Ju ni, Dr. Ju pakai rock salt, garam bukit. Jadi hitam lah, ni lada hitam. Yang ni Dr. Ju saja je letak serbuk bawang putih, letak ni oregano, tak letak pun tak apa. Suka hati. Okey, so macam mana nak buat benda ni? Yang mula-mula apa yang you buat adalah masuk je tadi ni dalam kaserol ni. Kalau tak ada kaserol ni, apa-apa pun alat yang you all boleh bakar, loyang. Kalau you all letak dalam loyang, kita kena lapik lah sebab nanti nak angkat susah. Kalau you pakai microwave, kalau tak ada kaserol ni, you all boleh pakai juga plastik yang beli yang 4 segi tu kan, plastik yang microwave safe. Kalau tak ada microwave nak bakar, you all lapik lah. Selalunya kita lapik dengan aluminium foil kan, supaya dia angkat tu senang. Okay, so susunlah sayur ni macam ni lah, susun sayur. You all nak letak sayur apa tu terpulang pada you all. Okay, lepas tu taburlah ni benda ni. Tabur cili cili benggala ataupun capsicum merah ni, capsicum hijau, tabur je. Senang je ni. Kemudian ni Dr. Ju letak tomato. You all suka hatilah you all nak letak apa. Taruh aje. Kemudian letak daging.
Kalau suka daging banyak, letak banyak-banyak. Campurkan aja semua. Okey. Daging tak payah semua lah, macam banyak sangat je. Okey. Ni tadi bawang tadi. Taruh juga. Tomato tadi mana? Dalam. Okey. Okey. Ni dah masuk semua dalam ni. Dalam aja dia boleh kacau-kacau lah supaya dia semuanya bercampur. Okey. Ni kita ketepikan sekejap. Ini telur tadi So telur tadi 10 biji ni. You all pecahkan. Telur ni kalau nak masak apa-apa basuh dulu Sebab kat kulit telur tu kan ada tai. Ada orang kata haram makan tai ayam. Jadi basuh dulu. Kalau kita beli martabak dekat luar tu kan, roti telur, kadang-kadang dia orang tak tu pun tak basuh pun, tengok ada tai-tainya tu. Tapi harap-harap dia orang basuh lah. Okey, nanti masuk kulit macam ni dah susah. Okey. Okey, telur. Ada yang kembar pula telur ni. Tisu. Okey. Bukan tomato tu. Yang tadi puri tu. Dalam microwave tak? Okey. Lepas tu yang ni kita masukkanlah bahan-bahan ni tadi tu Garam, lada hitam. Ada orang dia letak serbuk ayam ke apa, tapi Dr. Ju tak letak sebab Dr. Ju tak ambil MSG. MSG ni Ajinomoto kan, sebab dalam perasa tu semua ada MSG ni, monosodium glutamate. Dia ni is not good for our brain. Kalau orang yang ada masalah apa ni nama migraine, dia akan dapat attack. Kalau orang tu ada autoimmune disease pun tak bagus. Actually MSG ni tak bagus untuk semua orang lah So kita bancuh lah benda ni. Dan kita letakkan ada gunting. Dah bancuh tu kita letakkan cooking cream ataupun santan lah. Kalau you all jumpa santan, ambil santan. Kalau jumpa cooking cream, memanglah sedap Ni Dr. Ju pakai cooking cream.
Ni cookie cream kalau jumpa. Tak jumpa pakai santan kotak. Okey. Dah semua sebati macam ni. Kalau tak puasa boleh rasalah masin ke tak. Okey. Semua sebati macam ni. Masuk. Tuang dia dalam ni. Tuang aja. Dia yang penting kalau you nak buat separuh, maknanya yang penting benda ni tenggelam. Okey. Lepas tu kalau Dr. Ju letak suka tomato, you all boleh letak tomato. You all mungkin boleh tenggelam gaul-gaulkan, tenggelamkan diorang lah. Diorang pula. Diorang ni lah. Okey, kalau Dr. Ju suka letak tomato atasnya. Tolong kopekkan cheese tu. Letak je tomato puri ni atasnya. Jadi dia ada masam-masam sikit. Jadi dia sedap lah sikit kan. Kalau tak suka tak payah letak. Ini ikut suka hati kita lah nak letak apa. Okey. Just letak je atas dia macam tu. Macam tu. Nampak tak? Alamak kan tenggelam. Okey. Lepas tu kita letak cheese. Ni tak ambil sedar cheese. Ni, ambil bekas. Dr. Ju pakai cheese Dale ni je. Apa-apa cheese lah. You all ada cheese yang parut pun boleh. Ini sebab nanti ada yang cakap cheese parut, cheese tak jumpa. Pakai je lah cheese Dale ke, cheese apa ke yang jumpa. So susunlah atas dia ni. Susun atas dia ni rapat-rapat. Rapat-rapat. Ini budak-budak pun suka makan ni sebab dia cheese banyak Rapat. Okey. Dah. Semuanya covered macam ni Semuanya apa ni? Semuanya di cover oleh cheese. Ambil satu lagi. Dia rapat-rapat lagi bagus. Okey. Okey, rapat-rapat macam ni Okey, dah macam ni kita bakar. Kalau bakar pakai oven, dia dalam 1 jam. Api bawah api bawah, jangan api atas bawah, nanti cheese ni hangus. Kalau takut dia hangus, atasnya boleh tutup dengan aluminium foil. Tapi yang elok api bawah, suhu 180 degree. Ataupun kalau ni you all boleh juga pakai microwave. Pakai microwave you letak dalam setengah jam. Kalau microwave dia punya masa tu separuh. Okey? Nah, masuk microwave ke nak masuk ni? Okey, itu adalah resepi pertama Dr. Ju, iaitu crustless quiche ataupun pie daging. Pie daging tanpa kulit ataupun tanpa kerak. Okey. Harap-harap semuanya buat lepas ni. Ini sangat sedap, sangat-sangat sedap sebenarnya. Okey. Hari ni Dr. Ju nak share juga tentang chia seed. Tentang chia seed. Chia seed, mana chia seed? Ni chia seed. Ni chia seed Chia seed. Sebenarnya chia seed ni adalah satu juga, tadi Dr. Ju cakap dah hilang pula. Dr. Ju cakap telur adalah makanan yang terbaik dekat planet ni. Dan chia seed ni juga adalah makanan yang terbaik juga dekat planet ni sebenarnya. Jadi chia seed ni dia sebenarnya daripada buah chia ataupun
daripada apa ni, kalau kita tengok dalam bahasa apa dalam bahasa purba lah, dia pergi sini sikit, dia panggil chia seed. Chia tu bermakna strength ataupun kuat. Maknanya orang yang makan chia seed ni dia akan kuat. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi chia seed. Jadi chia seed ni sebenarnya adalah satu biji yang kalau you tengok rupanya lebih kurang macam selasih. Ni kalau buka chia seed ni, kalau untuk orang yang tak pernah tengok, mungkin ramai yang tak pernah tahu pasal chia seed ni kan. Kita tahu buah selasih dah. Jadi dia biji macam tu Dia biji, dia biji macam tu. Dia chia seed. So, chia seed ni sebenarnya sangat-sangat berkhasiat. Maknanya kat dalam tu ada macam-macam. Yang paling penting, dia sangat bagus untuk pesakit kencing manis dan untuk pesakit yang nak kuruskan badan. Dan juga untuk pesakit buah pinggang kronik. Jadi, dalam chia seed ni sebenarnya ada banyak sangat nutrien. Dia ada fiber 11 gram, dia ada dalam 28 gram kan. Dia ada 11 gram fiber, dia ada protein 4 gram, dia ada lemak 9 gram, dia ada kalsium, dia ada magnesium, dia ada manganis, dia ada fosforus, dan dia juga ada vitamin B, dia ada potasium, vitamin B1, vitamin B2. Jadi benda ni sebenarnya potasium dia taklah tinggi sangat. Jadi dia sesuai juga untuk pesakit yang ada masalah buah pinggang. Tapi yang paling penting chia seed ni sangat bagus kita amalkan dalam bulan puasa. Sebab fiber dia sangat tinggi. So bila kita makan, kita akan kita akan cepat kenyang, dan kita nak berak pun senang. Dan juga yang paling penting untuk pesakit gastrik juga dia bagus untuk dipakai. Dan kalori dia tersangat rendah. Karbohidrat dia juga sangat rendah. Tetapi dia tersangat sedap. Jadi chia seed ni Dr. Ju suka ambil, macam tiap hari ambil chia seed ni. Untuk salah satu daripada energy booster kita, untuk salah satu daripada benda yang wajib kita ambil lah, especially untuk orang yang nak yang nak mengawal kencing manis ini Okey. Jadi selain daripada dia penuh dengan nutrien, chia seed ni juga penuh dengan antioksidan. Apa dia antioksidan? Antioksidan tu maknanya dalam badan kita terlalu banyak free radical. Apa dia free radical ataupun radikal bebas? Radikal bebas ni senang cerita, kalau bahasa Melayu nak senang cerita, toksik lah. Dia toksik. Maknanya menyebabkan badan kita toksik. Bila kita makan, masuk dalam apa tadi? Kalau bila kita makan ataupun bila kita nanti kalau dah siap Dr. Ju post rupanya dekat dalam sini macam mana rupa. Sebenarnya Dr. Ju pernah post sebelum ni kan, macam mana rupa dia kalau you tengok-tengok kat bawah macam mana rupa kids tadi. Yang paling penting anak you suka, suami you suka, you pun sendiri suka, everybody suka. Dan dia sedap, makan dengan tidak rasa bersalah. Okey, yang pasal antioksidan tadi. Jadi, antioksidan ni sebenarnya adalah anti kepada free radical. Free radical tadi toksik. Maknanya bila kita makan, bila kita bekerja, bila enzim-enzim kita bekerja, bila badan kita semua bekerja, dia akan menghasilkan bahan kumuh. Atau bahasa Melayu bahan kumuh ataupun bahan toksik ataupun bahan buangan. Bahan buangan ni juga bukan daripada dalam badan kita sendiri. Kalau dalam badan kita sendiri, free radical ni kita boleh enzim kita akan neutralkan. Masalahnya kita sendiri yang bawa toksik itu daripada luar. Maknanya perasa, pewarna, pengawet, benda-benda racun daripada tumbuh-tumbuhan, daripada antifungal, antibiotik, apa-apa yang kita telan atau apa-apa yang kita terkena ni kan, macam cahaya UV light yang masuk dalam badan kita, dia adalah menghasilkan free radical yang banyak dalam badan kita. Free radical ni boleh menyebabkan kita sakit, dan free radical ni boleh mengubah DNA kita, menyebabkan kita boleh dapat kanser. DNA kita selalunya kan sel kita membelah 1 kepada 2 kepada 4, tapi bila ada
free radical ni. Free radical ni ubah DNA kita menyebabkan dia membelah tu pada 1, 10, 100,000 itu adalah kanser. Maknanya free radical. Dan antioksidan ni adalah satu bahan yang ada berlebihan dia punya hidrogen. Jadi antioksidan ni sebenarnya adalah satu bahan yang boleh meneutralkan free radical tadi. Dia meneutralkan free radical tadi. Jadi antioksidan dalam chia seed sangat tinggi. Jadi bila kita makan, jadi maknanya dia akan bersihkan ataupun dia akan neutralkan free radical. Jadi kuranglah kita nak dapat penyakit-penyakit macam kalau kita lepas makan, kadang-kadang kita letih-letih, sakit-sakit badan, tiba-tiba sakit bahu, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba sakit sendi sebab terlalu banyak sangat free radical dalam badan kita. So antioksidan adalah yang meneutralkan free radical so that kita akan jadi sehat. Dan chia seed ni ada tinggi sangat dia punya antioksidan dia. So you all boleh makan dengan sedap dan you all juga boleh sehat ya, okey. Dan chia seed ni ada mengandungi banyak fiber larut dengan fiber tak larut. Yang larut dia masuk dalam badan kita, dia boleh membantu menurunkan kolesterol yang dalam usus kita juga. Dia akan menyebabkan kita rasa kenyang dan dia juga adalah boleh menjadi makanan kepada bakteria baik dalam badan kita. Maknanya dia boleh jadi sebagai probiotik juga. So chia seed ya. And then chia seed ni juga ada very high quality protein. So kalau kita ambil chia seed, kita dapat protein yang bukan protein haiwan. Jadi kalau pesakit-pesakit yang ada buah pinggang kronik, dia tak boleh ambil daging, tak boleh ambil animal protein because animal protein is toxic pada dia punya buah pinggang. Dia boleh ambil chia seed untuk menggantikan dalam amount yang semua benda kita ambil, amount dia kena portion dia kena berpada-pada lah. Salam Jumaat. Okey. Manfaat seterusnya chia seed ni juga dia boleh dia high fiber, jadi dia boleh menguruskan badan dia kita kenyang, jadi kita boleh kurus badan. Lagi satu bagusnya chia seed ni dia ada banyak omega 3. Banyak omega 3 sebab Dr. Ju dah cakap sebelum ni untuk menurunkan kita punya triglyceride ataupun kolesterol jahat dalam badan kita, kita ambil omega 3. Omega 3 ni sebenarnya anti-inflammatory, very powerful anti-inflammatory. Jadi bila dia dia akan menetralkan free radical dan dia juga mengurangkan radang dalam badan kita. Jadi dia boleh mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang ada radang, contohnya penyakit sakit jantung. Dan chia seed ni juga dia ada nutrien untuk tulang kita, maknanya sebab tadi Dr. Ju dah cakap dia ada kalsium, dia ada fosforus, ada manganese, ada protein, ada vitamin B. So dia bagus untuk kita punya tulang juga. Dan chia seed ni juga boleh menurunkan gula dalam darah. That's why it's good untuk orang yang kencing manis makan. Okey. Dan kalau misalnya mereka yang ada chronic inflammation, contohnya ada autoimmune disease, chia seed juga boleh membantu mengurangkan inflammation dalam chronic inflammation tadi. Okey. Jadi ini chia seed tadi. Macam mana kita nak makan chia seed ni? Chia seed ni sebenarnya banyak cara masak. Maknanya bila you rendam chia seed ni, dia akan jadi macam ni. Mana sudu tadi? Dek, ambilkan sudu dengan satu mangkuk dengan air kosong. Okey, dia akan jadi macam-macam ni, macam selasih. Chia seed ni sebenarnya ada dua jenis. Satu hitam, satu lagi putih. Tapi dekat Malaysia ni banyakkannya ada yang hitam ni. Ya, tapi dia punya rasa sama saja. Jadi chia seed ni kita boleh buat macam-macam. Tiap-tiap hari kita boleh. Maknanya kita boleh letak dalam minuman kita macam dia akan jadi bila direndam dia akan jadi kental macam ni. Jadi dia macam dia jadi macam gel macam ni.
Jadi kalau you all juga boleh buat chia seed ni. Kalau ada yang orang yang ada kencing manis, dia tak boleh ambil telur. Chia seed ni boleh menggantikan telur dalam kuih-kuih pesakit kencing manis juga. Bila dah rendam macam ni, kita boleh gantikan telur. Maknanya kalau resepi tu ada telur, boleh gantikan dengan chia seed ni. 1 sudu dengan 3 sudu air, dia sebenarnya jadi seperti sebiji telur. Okey. Jadi bila dah rendam, dia akan jadi macam ni. So, you all boleh buat macam-macam sebenarnya. Kalau Dr. Ju selalunya ambil chia seed ni, yang you boleh buat ya chia seed yang tak rendam lagi. You all just letak air. You just letak air. Ada gelas lagi tak ada? You just letak air macam tu. Kemudian ni letak air macam tu. Kemudian letak santan contohnya lah. Ada sudu lagi satu. Letak santan macam tu. Kemudian you all boleh letak ni dah beratu, letak pemanis. Ni masakan senang, tak payah masak. Letak pemanis. Dan you all boleh letakkan chia seed ni. Chia seed ni dalam 1 sudu. Okey. Dan yang ini ni you all biarkan dalam 10 hingga 15 minit, dia akan kental. Dia akan mengembang. Dia boleh mengembang 10 hingga 12 kali ganda. Biasa kalau you makan ni, kalau you macam ni, you terus minum. You terus minum, maknanya jangan tunggu dia kembang. Dalam perut dia akan kembang, so you akan cepat kenyang. So sangat bagus kalau kita pakai makan atau minum waktu buka puasa. You all boleh juga perah ni dengan air perahan lemon, kemudian letak benda ni masa subuh tu, masa sahur, lepas tu letak benda ni, lepas tu terus minum. Jadi itu khasiatnya lagi sangat bagus. And then you all boleh juga ambil chia seed ni tadi yang dah ni. You all boleh yang dah dibancuh macam ni. Kemudian letak pemanis. Ini pemanis sweet royale yang ada, yang you all tahu Dr. Ju ada jual kan. And then letak santan. You all boleh blender juga. Masa dia tu you all blender dengan strawberry ke apa ke. You all boleh makan macam tu aja, ataupun topping boleh letak krim, boleh letak macam-macam sebenarnya. Jadi bila dah macam ni dah taruh santan, taruh gula tadi, you all boleh letak ni. Ada buah tak kat situ? Buah strawberry ke, bilberry ke? You all boleh buat juga, taruh coklat, boleh belang-belangkan. Ada yang taruh coklat, lepas tu atasnya letaklah blueberry contohnya, boleh letak strawberry, boleh letak buah-buahan macam-macam dan you all makan. Sangat sedap. Saya cakap betul-betul. Dr. Ju cakap sangat sedap. And then you all boleh juga buat sebagai minuman. Maknanya pagi-pagi tu you buat just ambil susu. Ambil air ni, air kosong. Letak susu, letaklah pemanis sikit. Ni pakai taram-taram je ni. Puasa tak boleh nak rasa. Okey. Kemudian kita letak susu segar. Kemudian kita letak chia seed ni. Letak chia seed ni. Dia akan cair macam tu lah. Jadi dia macam air selasih, tapi ada susu. Ataupun you letak santan juga, cair macam tu pun boleh juga. Jadi makan macam tu saja. Sangat sedap sebenarnya. You all boleh letak buah-buahan. You all boleh juga letak spices dalam tu. Letak bunga kulit kayu manis. Boleh macam-macam cara you all boleh makan chia seed. You boleh Google macam-macam cara kita nak masak ataupun makan chia seed. Kemudian Dr. Ju ada resepi yang terbaru juga. We all boleh juga buat chia seed ni yang dah beku macam ni tadi. We all campur dengan kelapa parut. You all letak sedikit psyllium khas,
Psyllium Husk. Mana Psyllium Husk? Ada Psyllium Husk. Psyllium Husk. You all letak sikit Psyllium Husk dengan almond flour sikit saja. Kemudian you boleh bungkus dengan daun pisang. Letak tengahnya you letak coklat, serbuk coklat tu, letak stevia. Kemudian you bungkus, jadi abuk-abuk keto. Dr. Ju dah buat, memang sedap. Nanti kalau nak demo, nanti kemudian Dr. Ju demo. Ini adalah antara cara-cara macam mana you all nak sehat pada bulan Ramadan ni. Ya. Macam ni lah Psyllium Husk ni. You letak Psyllium Husk sikit, you gaul-gaul-gaul. Kemudian you letak dekat daun pisang. Lepas tu letak kelapa tadi kan. Kelapa, Psyllium Husk, chia seed. Letaklah sikit je ni tepung almond. Kemudian you gaul-gaul-gaul. Letak kat daun pisang. Tengah ni letak coklat, serbuk coklat. Letak dengan juga pemanis lah. Letak kat tengah-tengah dia. Lepas tu you all kukus. Jadilah abuk-abuk keto. Nanti Dr. Ju buat, Dr. Ju tunjuk. Sebab Dr. Ju dah buat, dah makan dah habis masa buka baru-baru ni. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Jadi harap-harap ada sukatan tak chia seed untuk sehari? Dia sebenarnya kalau terlebih makan, cuma paling-paling kita perut perut bloated. Sebab apa? Sebab dia tidak diabsorb. Banyak yang tidak absorb. Dia punya fiber banyak, dan fiber tu banyaknya tidak diabsorb. Jadi bila dia tidak diabsorb, dia kadang-kadang kalau orang tu ada masalah gastri atau you ada masalah leaky gut syndrome, dia akan menyebabkan perut kembung. Jadi kalau makan satu hari dalam dua sudu tu tak ada masalah. Selalunya kita makan dalam satu hari tu 2 sudu. Satu sudu pagi ataupun satu sudu waktu buka, satu sudu waktu sahur. Jadi kalau misalan you all buat bubur, macam bubur candil tu, just letak ni saja. Ataupun you all buat salad buah-buahan, ataupun yang Dr. Ju post baru-baru ni dekat IF Dr. Ju tu, buat salad buah-buahan tu. Salad buah-buahan tu, ambil buah-buahan strawberry, blueberry, you ambil mangga sikit je. Kalau ni buah apple hijau potong-potong semua, letak santan, letak garam. Lepas tu letak chia seed ni. Letak chia seed ni sikit kat atas tu. Macam tu maknanya kita makan tak banyak pun. Tapi yang paling penting, khasiat dia banyak. Apa benda pun dalam dia ni, kalau kita ambil terlebih memang akan mudaratkan. Nasi pun kalau kita ambil terlebih, macam-macam penyakit kita boleh dapat. Okey? Jadi kalau siapa-siapa yang nak beli chia seed ni, Dr. Ju ada bagi link tadi lah dekat situ. Tak tahu berapa harga, tapi kalau macam ni sebulan pun tak habis kalau seorang makan ni kan. Sebab dia jadi kembang, jadi banyak. Sebab dia mengembangnya 10 hingga 12 kali ganda saiz yang ada ni. Maknanya dia akan jadi besar. Okey. InsyaAllah besok Dr. Ju akan live balik. Kita masak benda lain pula. Kita masak benda lain. Mungkin nak dekat raya nanti Dr. Ju akan masak kek-kek keto. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Nanti bila dah siap, Dr. Ju akan post dekat rupa dia dekat page ni ya. Okey, itu saja. Saya harap semua orang buat resepi Dr. Ju. Sedap, berkhasiat, kurus, gula tak naik. Kalau misalnya yang tak boleh makan daging tadi, boleh tukar daging ayam, boleh tukar macam-macam. Sebenarnya basically, kalau you tahu basic, you boleh campur macam-macam. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.